Tuan Speaker, dengan izin, tidak boleh disebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah sekiranya pada timbangan pengerusi harus merosakkan kepentingan pihak-pihak yang berbicara. Untuk makluman Speaker, pada hari Khamis yang lalu, ketika membahaskan RMK 12, Yang Berhormat Pontian telah mengeluarkan di antara lain kenyataan-kenyataan bahawa beliau telah menjadi mangsa, beliau telah mengembalikan 1.1 juta kerana beliau hanya menerima 1.1 juta daripada Yang Berhormat Pekan. Sebagai seorang peguam yang berwibawa yang boleh menghayati peruntukan ini, Yang Berhormat Tuan Speaker sendiri telah pun menasihatkan apabila sesuatu perkara itu sedang dibicarakan di mahkamah sepatutnya tidak dibangkitkan. Saya di sini bangun kerana sepatutnya pada hemat saya perkara itu tidak dinyatakan langsung. Saya berikan alasan. Nombor satu, Jabatan Peguam Negara tidak diwakili dalam Dewan Yang Mulia ini. Nombor dua, Badan Kehakiman tidak diwakili dalam Dewan Yang Mulia ini. Ketiga, Yang Berhormat Pontian bila mengatakan bahawa beliau telah kembalikan 1.1 juta hanya kerana beliau terima 1.1 juta, ini menimbulkan macam-macam polemik di luar, di mana rakyat biasa sedang bertanya, adakah ini bermaksud kalau saya mencuri sebuah motosikal, saya kembalikan motosikal itu kepada tuan punya, bolehkah saya dilepaskan daripada pertuduhan? Puan Speaker, saya percaya bahawa Jabatan Peguam Negara dan pihak kehakiman perlu dihormati. Kami tidak membangkitkan perkara di Dewan Yang Mulia ini dan kami tidak membuat sebarang kenyataan terhadap Yang Berhormat Pontian. Tetapi kalau Yang Berhormat Pontian dibenarkan menggunakan Dewan Yang Mulia ini sebagai pentas untuk membersihkan nama beliau, walhal beliau telah mengaku salah kepada perkara itu di luar dan membayar 1.1 juta, saya di sini mohon kalau boleh beliau menarik balik kenyataan itu, meminta maaf kepada Jabatan Peguam Negara dan juga Badan Kehakiman kerana kenyataan ini seolah-olah beliau telah dimangsakan itu adalah tidak kena tempat kerana beliau jelas sekali melakukan satu kesalahan dan beliau dituduh berdasarkan budi bicara Jabatan Kehakiman. Saya minta petua daripada yang Tuan Speaker dan saya berterima kasih Tuan Speaker telah mempengerusikan mesyuarat ini kerana Tuan Speaker akan dapat menghayati perkara yang saya bangkitkan. Sebagai peguam yang berwibawa, saya mohon petua Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Jurutung. Kalau saya yang jadi pengurusi pada saat itu, saya akan rujuk 36(2). Tidak boleh disebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah sekira-kira pada timbangan pengurusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara. Itu kalau saya mempengurusi. Dan sekarang ni dalam masa saya mempengurusi, saya tidak berhadapan dengan situasi tersebut untuk bantahan for preliminary objection. Dalam masa saya mempengurusi, saya takkan benarkan kalau ada sub judice. Tapi kalau Tuan Speaker ataupun Speaker yang timbalan Speaker yang pertama, terpulanglah pada dia untuk membuat rumusan. Dalam isu tentang perlunya tarik balik ataupun mengatakan permohonan yang disebut oleh Yang Berhormat Jurutung, saya mencadangkan Yang Berhormat masukkan usul lah dan biarlah Datuk Speaker membuat timbangnya. Tapi saya nak ingatkan pada semua di sini 36(2) menyebut satu ayat di belakang kira-kira pada timbangan pengurusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara. Jadi di sini kalau kes itu dah selesai, saya rasa habislah. Ini keputusan saya. Jadi Yang Berhormat Pontian, saya rasa tak payahlah nak jawab kecuali kalau usul dimasukkan oleh Speaker dan Yang Berhormat Pontian boleh jawab secara rasmi. Kalau tidak, saya biarkan di sini sebab saya tak ada masa menjadi pengurusi pada saat tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Pontian kerana memahami kedudukan saya. Terima kasih.